terus ke Kuantan, tidak. Tapi saya dari Kuala Lumpur terus ke Kuantan pada hari Jumaat. Lewat malam saya sampai. Sabtu Ahad ada beberapa ceramah di Kuantan. Alhamdulillah orang Kuantan semua handsome, cantik, baik. Terima kasih banyak-banyak. Jadi malam ini adalah last. Maksudnya untuk kali ini last. InsyaAllah pagi esok mungkin saya terus bergerak balik ke Kuala Lumpur. Sebelum saya mula, tuan-puan, izinkan saya merangkap serangkap pantun. Tidaklah, tak nak berpantun malam ni. Saya mohon maaf sebenarnya. Betul-betul saya mohon maaf sebab mungkin apa yang saya sampaikan pada tuan-puan kali ini sedikit berbeza daripada ceramah yang tuan-puan pernah dengar sebelum ini. Hari ini saya akan bercerita atau berkongsi tentang kisah hidup saya, tuan-puan, yang saya anggap saya patut kongsi kepada semua, dan saya sangat berbesar hati terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang saya anggap guru daripada Kuantan semua sampai hari ini. Saya izinkan saya kenalkan nama saya. Nama penuh Harry bin Zulkifli. Saya berusia 27 tahun. Asal sepenuhnya memang dari Kuching, Sarawak. Membesar di sana. Dan saya sebenarnya membesar dengan mak dan kakak di Kuching. Ayah saya, orang kata ayah saya orang Butterworth. Mula-mula saya tanya mak saya dulu. Orang Butterworth. Saya tak pernah pergi Butterworth sebelum ni, tapi semenjak saya di sini saya pernah pergi. Lepas tu umur saya tak sampai setahun diorang ni bercerai. Saya tak pasti apa masalah. Mak dengan ayah saya bercerai, umur saya tak sampai 1 tahun lagi. Jadi mak saya, dia betul-betul kecewa. Dia bawa lah saya ni balik, sehelai sepinggang balik ke Kuching, Sarawak. Zaman dulu mungkin susah kita nak tengok gambar dalam telefon kan. Susah. Telefon tak canggih lagi. Masa tu gambar, tak ada satu pun gambar ayah saya. Ada satu gambar kecil betul, jauh. Itu pun dari tepi. Saya tengok ayah sini macam rambut dia macam afro sikit. Bulat, bosor rambut Tapi tuan-puan, semenjak saya membesar, makin besar, saya selalu tanya mak saya. Saya tahu tanya dia, siapa Zulkifli ni? Siapa Zulkifli? Nama saya Harry bin Zulkifli kan? Siapa Zulkifli? Mak saya kadang diam, tak nak bagi tahu. Ada kala dia menangis, menitis air mata dia. Bila kita dah besar lagi, saya tanya lagi, mak, siapa Zulkifli? Zulkifli duduk mana? Kadang kita tanya. Mak saya marah. Dia marah. Kau tak tahu, dia kata, betapa susah aku bawa engkau dulu, tarik engkau lari dari bapa engkau. Itu je pernah dia cakap dengan saya. Antara je. Selepas tu tuan-puan saya tak tanya dah. Dengan saya tengok air mata mak jatuh, nangis. Jadi sebenarnya saya nak cerita dengan tuan-puan, nama saya Harry bin Zulkifli, tapi dulu orang panggil saya dengan satu panggilan Yana. Y-A-N-A, Yana. Kalau saya cerita seolah-olah saya buka pekong saya cerita. Tapi yakin apa saya cuba sampaikan, ini cerita realiti yang berlaku, yang kita tak dapat nafikan. Kalau tuan-puan buka Facebook, buka IG sekarang pun, kita pun faham isu ni tak akan turun. Isu LGBT kan, betul kan? Tapi saya tak ada niat dalam cerita saya ni nak sentuh siapa-siapa ataupun nak melibatkan mana-mana pihak. Tidak. Buat sesiapa yang tak pasti lagi, LGBT tu, L tu stand for lesbian, G tu gay, B bisexual, T transgender. Dan tuan-puan, sebenarnya kalau ikut budaya barat, dia ada satu lagi belakang tu. Dia tambah Q. Q ni maksud dia query, question. Dia pun confused dia nak jadi apa. Dia macam transformer. Transformer ni kejap jadi kereta, kejap jadi robot. Dia tak tahu nak jadi kereta, nak jadi robot. Itu masalah dia sekarang. Itu saya melawak je lah, tak ada benda pun. Okey, tak ada jadi robot pula. Okey, jadi saya bercerita jujur dari hati saya sebenarnya. Okey, saya ni umur 16 tahun.
Saya dah sibuk dah nak cari hormon. Hormon ni dia contraceptive pills untuk perempuan makan untuk menjarakkan kehamilan tu. Tapi kalau lelaki makan dengan dosage yang banyak secara regularly, dia akan membentuk badan seseorang lelaki tu jadilah fizikal macam perempuan. Macam perempuan fizikal. Boleh jadi. Tapi kalau tuan-puan tengok saya dulu, memang saya cun jugalah. Cun jugalah. Tapi saya suggest jangan tengok. Sebab dekat Google ada jangan tengok. Kalau tuan-puan tengok, nanti tuan-puan balik rumah murung 2 minggu. Tengok gambar saya. Okey. Jadi saya ni umur 16 tahun tu saya dah start makan. Sebab kawan saya kenalkan, dan kita pun memang nak nampak macam perempuan. Sebab saya anggap Allah dari kecil lagi uji saya semenjak saya darjah 3. Ada satu naluri ni saya tak boleh nak explain dengan tuan-puan. Dulu mungkin saya malu cerita, tapi sekarang saya anggap itu adalah rezeki yang Allah bagi pada kami yang terpilih. Naluri yang sonsang berlainan daripada yang lain. Bayangkan, saya celaru identiti. Saya nak membesar ni, bila saya bergaul dengan geng-geng lelaki, saya akan rasa macam malu, tak selesa. Jadi saya suka bergaul dengan perempuan masa rehat dulu, masa saya sekolah dulu. Jadi lama-lama saya mencari rakan-rakan yang lebih kurang macam saya. Di situlah saya membesar. Saya bawa haluan hidup saya. Banyak orang nasihatkan saya. Ibu saya antara orang yang sangat marah bila saya ke arah kewanitaan secara jujurnya. Dia pernah pukul saya, bukan tak pernah pun. Tapi hari ini saya duduk di sini, bila saya fikir balik, saya tahu kenapa ibu saya buat macam tu. Sebab apa tuan-puan? Sebab dalam hati kita ni masing-masing, tak kisah kita jahat macam mana pun, saya jahat macam mana pun, ada satu kalimah la ilaha illallah. Kita ada secebis iman dalam hati. Jadi kalau saya sambung balik cerita saya membesar. Memang saya nak pakai seperti perempuan. Saya pendekkan cerita. Mak saya selalu pesan, jangan sesekali abaikan pelajaran. Saya asal keluarga yang susah di Kuching, Sarawak. Memang susah. Saya ingat lagi, susah saya nak cerita. Kalau hujan, kita terpaksa naik guna tangga tu, pergi tadah hujan dekat Shilling. Tak pun banyak bocor. Susah dulu. Saya, kakak saya, mak saya dengan atuk saya. Ayah saya memang saya tak jumpa. So saya membesar. Hampir umur saya 26 tahun. Tiba-tiba pada umur 21 tahun, saya ni dapatlah tawaran bekerja sebagai penolong pegawai perubatan. Dulu, sekarang saya baru berhenti bekerja setahun lebih. Saya belajar buat dakwah sikit-sikit. Lepas tu saya buat perniagaan sikit-sikit. Penolong pegawai perubatan di Hospital Kuala Lumpur. Setahun lebih saya di Hospital Kuala Lumpur bahagian kecemasan. Lepas tu saya dipindahkan Hospital Jolobu. Siapa pernah pergi Jolobu? Kau jolobak ke Jolobu, tuai padi 3 tangkai. Tak kono komat Jolobu, tak mati badan berasai. Gurindam dulu-dulu, jangan ponah dipotikai. Tak tahu, tanya dulu, jangan goma memandai-mandai. Yai. Melawak je tu. Jadi saya bekerja. Saya ni nak bagi tahu mak saya sebenarnya, tuan-puan, saya minta maaf kat sini, dia diuji pada 36, usia dia 36 tahun. Dia ni kena sakit buah pinggang. Totally damaged. End stage renal failure. Dua-dua belah tak ada function buah pinggang dia. Jadi dia terpaksa ongoing hemodialysis. Pergi dialisis seminggu 3 kali. Nasib baik, Allah tu maha baik. Mak saya dulu pernah lah kerja, dapat pekeso tanggung, caruman pekeso tu kan. Jadi saya bagi tahu dia, mak, saya kata saya ada benda nak bagi tahu. Saya dapat tawaran kerja di KL. Surat tu saya dah simpan 3 hari dah sebenarnya. Saya tak tahu macam mana saya nak bagi tahu mak saya. Tapi mak saya ni, itulah kata kita mak kita kan, very supportive. Muka dia terus senyum. Tak apa, dia kata, kau pergi, dia kata. Pergi. Sebab ini kerja, ini masa depan kau. Lebih penting, dia kata.
Saya pun rasa macam sebab kan. Saya teruskan hidup saya. Saya berhijrah lah ke KL. Saya bawa RM300, duit yang ada time tu, dan pinjam RM3,000 ni daripada saudara saya. RM3,000 ni fikir nak sewa rumah kat KL lah. Betul-betul duduk depan HKL. Ambil dekat kan. Sebab kita tak ada transport. Baru sampai ke KL, saya jadi macam jakun sikit. Saya jadi macam, nak kata macam beruk pun ada juga. Jadi saya seolah-olah kejutan budaya. Sebab di Kuching tempat dia tak macam tu, tuan-puan. Tak ada mata kita nak mendongak betul langit. Bangunan tinggi tak ada. Di Kuching ni ada tapi tak banyak. Jadi hidup saya tu, saya rasa macam sampai ke satu tempat yang barulah. Tapi saya sebenarnya sedih sebab tak ada orang guide saya, dan saya sendiri pun masa tu masih muda lagi, jadi terlampau ikut nafsu. Saya kerja, gaji ada tiap bulan, semua gaji tu saya buat enjoy je. Janji saya happy. Kan? Janji saya happy, kawan pun ramai. Siang saya kerja, malam saya buat kerja saya. Dia ada beza, kerja buat kerja sendiri, lain. Jadi saya ni lama kelamaan saya tengok gaji saya tak pernah cukup. Dulu masa mula kerja, saya dapat lagi hantar mak. Masa tu dapat gaji kan, government ni kalau kita kerja kan 3 bulan pertama kan tak ada gaji. So dapat je gaji pertama tu, bulan keempat tu banyak bagi mak. Banyak saya bagi mak. Alhamdulillah lah. So lama-lama makin sikit. Lepas tu ada satu bulan tu mak call. Hello. Dia kata dia tak pernah minta sebenarnya, tapi kita faham seorang ibu kan. Saya dah cakap, wah mak, bulan ni saya tak dapat nak hantar duit. Mak saya tak cakap apa pun, tapi tahu duit tu pergi kat mana. Memang habis untuk enjoy. Hidup saya dulu, kalau saya cerita, saya minta maaf, semua saya cuba. Kata orang, bunuh orang je tak pernah. Pelik juga kan kalau dulu jadi maknya bunuh orang, ganasnya maknya tu. Mungkin tak lah. Tak, itu je saya tak buat. Jadi saya berkawan dengan macam-macam orang. Tibalah satu tahap, satu cerita ni tadi. Saya nak cerita turning point dia. Macam mana saya rasa macam saya kena berubah. Bermulanya cerita ni, saya berkawan dengan sahabat baik saya tu hampir 3 tahun lebih. Dia juga seorang maknya. Tiba-tiba dia kata kat saya, dia nak hijrah. Masa tu seminggu lebih tu kita jauh. Sebab dia sibuk, saya pun sibuk, dia jauh. Dia kata dia nak berubah. Boleh tak teman dia pergi buang implan, buang silikon. Saya kata boleh. Saya ambil cuti 3 hari. Kebetulan saya bekas kerja HKL masa tu, jadi mudah urusan tu. Admit ward, apa semua mudah. Jadi habis saya teman dia tu, dia cakap dengan saya, nak tak jom kita ambil masa sekejap. Yalah kita ni, saya jahil, rambut saya panjang dengan rupa saya masa tu. Dia kata jom kita ikut saya. Dia kata aku nak kenalkan engkau dengan satu jemaah ni. Jemaah ni kira macam jemaah tablik lah. No, dia kata no. Kan? Saya kata buat apa kita nak pergi jumpa dia orang? Alah saja ikut dia orang. Dia orang iktikaf tidur kat masjid 3 hari. Gila ke apa nak tidur masjid 3 hari kan? Kita tak pernah cuba. Tak apa, kita pergi je. Saya pun packing barang saya, bawa apa yang patut. Saya pergi program tu. Orang kata kurus lah, tablik lah. Saya lantak lah apa orang nak cakap. Saya ni bawa diri ni nak cuba. Saya sampai kat sana. Bila saya sampai, saya tengok ramai rupanya orang. Tapi bukan semua orang yang, minta maaf, maksudnya alim ulama, ustaz yang dah ada ni. Ada yang macam baru nak berubah, gangster pergi. Maknya saya lah, saya dengan kawan saya lah. Lepas tu perempuan tak ada, itu semua lelaki. Macam-macam jenis orang. Jadi saya pun rasa kurang lah segan tu. Cuma kadang sebab bila maknya ni sebenarnya yang buat dia jadi point of attention kan, dari dulu sampai sekarang, sebab appearance dia, physical dia terang-terang, faham tak? Terang-terang
lelaki menyerupai perempuan. Macam itulah senang cerita saya nak explain kan. Terang-terang. Sebab tu dia tak berhenti diperkatakan oleh masyarakat. Tapi walhal saya yang berkawan dengan dia orang tak seperti tuan puan sangkakan sebenarnya. Sekejap lagi saya cerita time tu Sekejap lagi saya cerita. Jadi saya pun iktikaf lah di masjid tu dengan harapan teman kawan saya ni tadi. Teman. Tiba-tiba datang hamba Allah, datang sampai sekarang saya jadikan mereka guru. Ayahanda di Arsim, Maulana Wan Helmi. Lepas tu ada beberapa lagi rakan yang lain, guru-guru yang lain. Dia datang kat saya ni, dia tak cerita pun sedikit caca cela saya ni, dia tak cerita. Saya buat apa, saya kerja apa, kenapa pakai macam ni, dia tak. Saya rambut ikat time tu. Panjang juga. Panjang. Memang panjang. Dia kata, dia pun tanya nama saya. Kebetulan time tu time makan. Dia suap saya makan. Saya kata, ya Masya Allah. Sekarang saya dok fikir sebenarnya tuan-puan. Fikir, saya ni jahil ni berfikir, aku jauh dari agama ke agama jauh dari aku? Tu saya fikir, Islam ni macam ni. Saya jujur, secara jujur, latar belakang agama saya memang kurang dari kecil. Dulu masa mak saya suruh pergi ngaji, saya lari. Fardu Ain, kelas Fardu Ain pun saya tak datang. Teruk kan? Jadi diorang suap saya makan, tanya nama saya. Itu kasih sayang. Saya kata aku ni tak ada ayah mungkin. Sebab tu saya rasa impak dia besar untuk saya. Tak pernah seorang lelaki yang dah saya anggap lingkungan usia juga kan, suap saya makan, ambil tahu hal saya. Saya sebab masa tu. Saya sebab dia pandang tatap muka saya tu. Balik dari situ tu saya fikir, okey, saya kena cubalah pelan-pelan belajar macam mana nak solat balik, nak mengaji balik. Saya bagi tahu dengan kawan saya, beberapa kawan saya yang rapat, nak cuba berubah. Tapi lama kelamaan bila saya ni mencuba berubah, saya jadi betul-betul stres. Saya tak boleh nak cerita stres tu macam mana. Kerja saya hampir hilang masa tu. Kawan-kawan yang biasa rapat, lepak, saya menjauhkan diri dari mereka. Saya stres. Saya ambil masa betul-betul 2 tahun untuk saya betul-betul tinggal. Bukan maksudnya sekarang ni saya baik, tak. Maksudnya saya ambil masa hampir 2 tahun untuk saya buang sikit. Rambut saya ni dari panjang ni saya potong sikit. Tiba Allah bagi dapatlah jejak kaki ke tanah haram. Pergi Mekah, pergi Madinah, bawa mak pergi umrah. Masa tu mak dah pakai wheelchair. 3 tahun lepas mak pakai wheelchair. Dia memang tak fit lah, tak kuat. Jadi bawa dia pergi situ. Rambut saya panjang lagi, ikat lagi. Tuan-puan, ada satu cerita sebenarnya. Saya biasa cerita benda ni, tapi saya ulang. Maksudnya saya cerita dengan tuan-puan. Sejarah dekat sana tu, saya pergi, saya setiap kali solat 5 waktu, saya nak kena tolak mak saya guna wheelchair sebab dia tak larat. So isyak tu, saya hantar dia naik hotel. Saya turun semula, saya lapar, saya nak makan. Ada tak KFC dekat Madinah yang dekat tepi je tu kan? So saya beli single portion tu, saya makan dekat tepi tangga, betul-betul tangga depan tu. Okey, saya makan, tiba-tiba datanglah seorang pemuda lelaki ni, lebih kurang usia dia 17-18 tahun. Saya tak tanya pun. Kurus-kurus datang kat saya. Dia bagi saya salam, saya pun salam. Otak saya dah berfikir lain tau. Sebab kita dulu, tak maaf, pakaian pun, rupa pun macam tu. Jadi saya dah fikir lain. Saya kata, ini nak mengorat aku kot. Cantik no kan, orang nak mengorat kita. Perasan betul. Okey, jadi sambungkan cerita tadi tu, kita bersalam kan. Lepas tu dia kata, dia minta maaf, boleh tak dia nak izin dan minta duduk. Saya kata duduklah, tak apa, kita berborak dalam bahasa Inggeris. Saya punyalah susah nak cari orang yang fasih berbahasa Inggeris di sana. Kadang Arab tu cakap apa saya pun tak tahu. Saya tahu kalas. Itu je saya tahu. Ini dia fasih berbahasa Inggeris ni. Fasih. Lepas tu saya pun duduklah. Saya kata saya salam dia. Lepas tu dia kata, dia minta maaf. Dia kata kalau orang kat sini pandang awak lain macam. Betul juga sebenarnya. Tahu je lah kadang pak-pak Arab ni kan. Mungkin sahabat-sahabat saya tahulah gitulah kan. So, tak ada masalah. Saya kata saya ni dah biasa. Dari kecil orang pandang saya macam tu, saya dah biasa. Orang cakap saya bukan ni telinga ni dah biasa tuan-puan. Orang cakap saya
Tak maaf, bahasa saya minta maaf. Orang cakap saya bapuk, orang cakap saya gay, orang cakap saya pondan. Itu semua saya dah biasa hadap dari kecil. Itu sebenarnya membuat saya lagi rasa macam kuat. I need to be strong and stronger. Itu sebenarnya. Jadi saya kata saya dah biasa dengar tu, dia kata. Lepas tu dia pesan kat saya, sebenarnya saya ada benda nak bagi tahu. Dia kata, if you come to Mekah and Madinah and you search for Allah, searching for Allah, you tak akan jumpa Allah kat sini, dia kata. Saya macam terdiam. Tak akan jumpa Allah kat sini. Allah is not here. Lepas tu saya fikir, kalau awak nak cari Allah, dia kata, awak tenung tepat dalam hati, Allah ada kat situ. Ngadu kat dia banyak-banyak. Ya Allah, saya rasa macam jantung saya ni disayat-sayat. Saya macam, KFC yang saya beli tadi tu, saya dah tak nak makan dah. Saya letak kat tepi dulu. Saya duk menghadap dia ni. Lepas tu dia cakap kat saya, I believe one day, dia kata, you will change. You will change. Saya akan berubah, dia kata. Tapi dia kata, saya harap kalau satu hari awak balik Malaysia, awak dapat jarak-jarakkanlah hubungan tu. Maksudnya dengan sesama saya tu, sementara awak nak kuatkan diri. Once you are okay, you pergi balik, match balik. Itu yang dia cuba sampaikan. Saya pun terfikir, kenapa dia tu, kita pun tak tahu datang dari mana kan, dia menasihat kita. Jadi saya ambil yang positif je. Ambil yang positif. Rupa-rupanya dia kerja kedai aiskrim tak jauh dari hotel tempat saya duduk tu. Saya pun balik tu, jadi malam tu saya jadi macam terpinga-pinga tau. Macam tak berfikir apa dia cakap. Balik daripada umrah tu, tuan-puan, saya rasa macam, okeylah, mungkin Allah jentik hati kita. Kita pun tak boleh nak buat drastik. Saya buatlah perlahan-lahan. 2 tahun seolah-olah berperang dengan diri sendiri. Nak fikir nafsu lagi, nak fikir naluri lagi, kawan lagi. Dulu pula selalu lepak. So bila kita nak berhenti semua benda tu, saya tak buat drastik. Orang cakap dengan saya, hari tu kau dah berubah, sekarang kau pergi lagi lepak club. Saya minta maaf, lepak club. Saya kata, saya buat bodoh je. Lantak orang nak cakap apa. Tapi saya tahu dulu saya pergi kerap mana, saya sedang mencuba untuk tinggalkan. Saya tak kuat. Banyak lagi benda-benda lain saya buat. Itu yang saya cuba selalu sampaikan kepada rakan-rakan, tak maaf, khususnya maknya. Kadang kita pun, saya pun banyak berjumpa dengan kadang pergi universiti untuk jumpa remaja, lelaki, perempuan. Tapi malam ni saya nak bercerita khusus untuk golongan macam ni, golongan macam saya ni. Jadi itu yang antara yang saya buatlah. Balik dari umrah tu, saya kata saya kena berubah. Saya mesej beberapa orang guru saya. Kalau saya boleh tunjuk mesej ni macam-macam saya pernah level diri saya sendiri ni munafik. Saya pernah, lepas tu kalau saya tunjuk mesej, antara guru yang banyak bantu, Ustaz Ibn Liu, Ustaz Fizi dekat Shah Alam, bahagian perubatan Islam kan, Maulana Wan Helmi, Ayanda Dian, dia ni banyak tempat untuk saya bertanya macam mana tahiyat akhir, bacaan dia. Dia siap voice, ulang-ulang voice, semata-mata nak ajar. Jadi sebenarnya jalan tu ada. Saya selalu minta ke Allah, ya Allah, engkau temukanlah aku dengan orang yang boleh membantu aku. Itu antara doa yang saya selalu minta. Selalu saya minta. Sampailah satu tahap, saya stop semua pengambilan pil tu tadi. Muka saya betul-betul keluar minyak banyak, betul berminyak, jerawat naik, kulit saya jadi gelap. Saya jadi self confidence saya down habis. Saya tak berani nak jumpa kawan-kawan saya. Yalah, kita pun faham, kita jadi malu. Kita malu, seolah-olah change identity tu bertukar. Malu sungguh tuan-puan. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana saya nak turun kerja pun saya malu. Malu saya. Lepas tu saya sebenarnya ini kalau saya share kat tuan-puan, mungkin boleh tuan-puan gunakan untuk sama-sama kita pakat buat kerja dakwah sikit-sikit, nasihat. Kok ada jumpa orang macam saya di luar, ataupun sahabat lelaki dan perempuan, apa saya buat untuk saya pelan-pelan berubah. Pertama sekali, saya tahu saya ada niat, saya teruskan. Saya bagi tahu apa niat saya dengan orang yang dekat dengan saya, teruskan. Kedua saya berguru.
Saya cari 3-4 orang guru yang saya rasa selesa. Saya minta maaf. Contoh, kalau kita nak menyantuni golongan maknya atau golongan macam ni, sesetengah orang mungkin boleh datang dengan dakwah yang kasar, keras. Sesetengah orang mungkin boleh datang dengan dakwah yang lembut, menyantuni mereka supaya mereka dekat dengan agama. Macam saya dulu, tuan-puan, orang pernah datang kepada saya dengan cara yang lembut. Sebab itu saya terima. Dan Alhamdulillah dia bagi impak yang sangat besar kepada diri saya sekarang ini. Berguru, dan pastikan guru kita tu ikutlah yang mana kita selesa dan betul ajaran dia. Ketiga, saya tukar environment. Saya betul-betul tarik diri saya ni keluar dari environment tu, walaupun perlahan-lahan, tapi saya niat saya kena tukar. Tukar tu memang sunyi, tapi percaya cakap saya sunyi itu hanyalah sementara. Yakin Allah akan gantikan dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru ni maksudnya orang-orang yang lebih baik, boleh bimbing kita. Sebab tu banyak minta ke Allah, ya Allah, kenalkan aku dengan orang yang boleh bantu aku. Itu saya buat. Ketiga. Keempat, saya ambil rawatan ruqyah. Pergi dekat mana-mana perubatan syifa, perubatan Islam, pergi minta rawatan ruqyah. Saya buat regularly, sebulan sekali. Sampai sekarang, kadang 2 bulan sekali. Kita nak bagi rohani kita kuat, jiwa kita kuat, kurang dengar was-was, kurang dengar bisik. Itu saya buat. Lepas tu guru saya, mana-mana guru saya pesan, jangan sesekali tinggal solat. Saya dulu solat bukannya terus 5 waktu, tak. 1, 2, kejap-kejap berhenti lagi. Dia ada pause tau. Dia macam kita tengok TV, kejap pause, kejap jalan. Saya buat perlahan-perlahan sampai saya dapat catch up sikit. Alhamdulillah. Itu saya buat. Lepas tu guru saya banyak bagi zikir-zikir pendek, amalan-amalan sunnah, minyak kasturi, pure punya, pati bidara tu banyak pakai. Lepas tu dia selalu pesan, banyak minta lafaz zikir taubat pada Allah. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setiap kali berubah dia pesan kat saya, kalau kita terbuat salah, ini general kita cakap, kita cakap dalam hati kita nak balik pada Allah. Satu hari orang ajak kita lepak kedai mesin, kita pun ikut. Contoh kita ikut. Balik daripada kedai mesin tu, apa kita patut buat? Guru saya pesan, cepat-cepat muhasabah diri balik, ambil wuduk. Sesetengah orang pergi mandi wajib balik, ambil wuduk, buat 2 rakaat, mohon taubat balik. Itu saya buat. Sampai satu tahap saya fikir, saya ni munafik ke? Main-mainkan agama, main-mainkan janji dengan Allah. Saya boleh tunjuk mesej, ada kat sini, nama dia Ustaz Fizi. Saya mesej dia, Ustaz, apa ciri-ciri orang munafik? Dia kata, kenapa tanya soalan macam ni? Dia kata, saya dah lama juga belajar dengan dia lah, sikit-sikit kan. Dia kata, ciri-ciri orang munafik, dia kata, orang yang selalu bercakap bohong dengan Allah. Dia berjanji dengan Allah, tapi dia mungkir janji. Dia buat benda yang Allah larang, dan dia tinggalkan apa yang Allah suruh. Jadi saya macam tersentap. Saya cakap dengan guru saya, Ustaz, bantu saya, itu diri saya. Saya cakap, macam mana saya nak balik? Satu dugaan datang ni. Jadi saya macam rasa nak give up. Pernah sebenarnya saya ni nak give up, tapi saya ditarik oleh kawan saya, cakap, dah jauh dah perjalanannya, buat apa? Dia pesan kat saya satu benda. Pesan kat saya betul-betul satu benda. Engkau hijrah sebab apa? Kerana siapa? Itu saya betulkan niat saya balik. Kita buat kerana Allah. Sebab tu mungkin sebab keluarga, sebab mak, sebab diri kita kan. Jadi kita kuat balik. Start dari situ. Saya sebenarnya, orang tanya saya, Harry, sebab golongan maknyah ni antara golongan yang susah kita nak tembus, nak masuk ke komuniti ni susah. Dia memerlukan pendakwah-pendakwah. Contoh macam, saya minta maaf baru ni saya dapat feedback dari mereka selesa cara Ustaz Ibit Liu. Sebab tu kami sekarang dalam usaha buat program 3 hari 2 malam bersama transgender. Lepas tu saya yakin juga di sini di Kuantan, Pahang, di UIA, mereka ada satu persatuan yang hebat, NGO Insaf. Memang satu persatuan yang saya rasa hubungan diorang ni bagus untuk agama,
Untuk yang nak insaf ni, maksudnya nak balik ke jalan Allah, sangat bagus. Sebab saya di KL sana, saya pun sedang mencari-cari tim yang saya boleh kerja sama untuk sama-sama belajar. Itu yang bagus dia. Itu yang bagus. Tapi saya tak pernah cakap dakwah keras salah. Tak pernah. Dakwah keras tak salah. Tapi dia harus kena pada orang yang harus kita beri dakwah keras. Itu je. Sebab kita penting juga tahu ni tuan-puan. Sebab kita biasa, saya minta maaf, Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW dulu pernah kata, barang siapa nampak kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangan ni bukannya maksud kita nampak dia, contoh dekat tepi jalan lain macam je lenggok dia, kita pun pergi kat dia, tarik rambut dia. Kalau rambut palsu, lain cerita pula dah. Tarik rambut dia, bukan, atau pukul dia, bukan. Maksudnya dengan tangan ni kita mengubah, kita ajak dia, sikit-sikit kita ajak. Itu yang betul. Ini sekarang tangan kita pergi kat mana? Cuba teka. Tangan kita pergi kat mana? Tangan kita pergi kat handphone, update status, keyboard warrior. Betul tak? Itu kebanyakan yang kerap berlaku sekarang. Kita mengubah dengan tangan. Kalau kita tak mampu nak ubah dengan tangan, kita ubah dengan lisan, berbentuk nasihat, ajak. Tak mampu juga guna mulut, ubahlah dengan hati. Hati ni selemah-lemah iman. Dalam hati kita bila nampak orang macam ni, nampak orang macam saya ni, tak mintalah Allah campak hidayah dalam hati saya ni. Itu je saya minta. Sebab hidayah, Allah yang bagi hidayah. Kita mampu usaha. Jadi sebenarnya saya nak cerita sikit. Ini pengalaman lah. Semenjak hampir 4 tahun ni saya cuba buat usaha ni sikit-sikit. Saya sebenarnya jauh di sudut hati saya sedih. Sebab saya yakin, saya cukup yakin, rakan-rakan saya lain bukannya tak nak berubah. Kita bagi laluan untuk azan dulu ya, insya-Allah.
Baik, Baik, insya-Allah kita sambung sikit lagi ya. Jadi saya nak bagi tahu tuan puan cerita yang betul Sahabat-sahabat saya seperti yang tuan dengar di media sosial apa semua, tak kisahlah kita cakap general. Bukan mereka tak nak balik ke jalan Allah. Bukan. Mereka ni dalam hati semua sangat sayangkan Islam, sayangkan agama kita. Sebab apa mereka jadi macam tu? Kita anggap kita yang tak cukup buat kerja dakwah. Kita yang tak cukup masa, tenaga untuk pergi kat mereka, tanya apa masalah mereka. Tuan puan, kalau saya cerita minta maaf. Sahabat-sahabat saya dekat luar sana, kalau dia nak teruskan hidup mereka, ikut naluri mereka, ikut cara hidup mereka dengan hubungan sonsang, saya minta maaf, saya cakap je lah, hubungan sonsang. Kalau mereka tak ada iman, baik mereka murtad, kahwin sesama jenis. Betul tak? Tapi sebab apa mereka tak buat macam tu? Sebab dalam hati mereka ada satu kalimah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka sayangkan Islam, sebab mereka lahir-lahir pun Islam. Tapi mereka tak jumpa jalan dengan siapa mereka nak meluahkan. Dugaan dia lain daripada lain, tuan-puan. Dia melibatkan perasaan naluri yang Allah campak ke dalam hati. Mana barang siapa yang dapat lawan ujian tu, maka yakin ganjaran Allah sangat besar di depan. Sangat besar di depan. Allah cakap, Allah firman dalam surah An-Nisa ayat 100. Maksud dia, barang siapa yang berhijrah ke jalan Allah, maka dia akan nampak bumi ni tempat untuk berhijrah dan ada rezeki yang Allah akan bagi sangat luas. Itu janji Allah. Itulah ujian dia. Sebab tu setiap kali orang tanya saya, Harry, kau menyesal tak dulu jadi pondan? Saya kata saya tak menyesal. Tapi saya sedih, menyesal apa dosa-dosa saya pernah buat dulu. Itu yang saya cukup sesal. Sebab bagi saya, tidak ada Harry yang dulu, atau Yana dulu orang panggil, tidak ada Harry yang sekarang ini. Pengalaman hidup saya mengajar saya satu-satu tentang kebesaran Allah, di mana dulu saya tak yakin dengan Allah. Bila saya berubah, saya nampak betapa Allah tu baik, tuan-puan. Sangatlah baik. Kita manusia banyak mengeluh. Kadang kita tak dapat sesuatu, gaji kita lambat, duit kita habis. Kita salahkan Allah. Kita tanya, kita hamba dia, kita question Allah. Itu tak sepatutnya jadi. Dalam hati kita sebenarnya tak cukup syukur pada Allah. Allah sayang kita lebih daripada apa kita sangka. Kalau tuan puan, kita rasa mak ayah kita sayang kita, Allah sayang kita 70 kali lebih daripada mak kita sayang kita. Baiknya Allah. Allah juga yang bagi saya peluang untuk saya letak dahi, saya sujud pada Allah, saya minta ampun. Minta ampun. Dah hampir 7-8 tahun saya tinggalkan habis terus solat saya. Tak solat. Kecil dulu, hampir 10 tahun mungkin. Saya tak solat Jumaat. Macam mana saya nak berdepan dengan orang, dengan keadaan saya? Pergi mana-mana pun kadang orang gelak, orang pelekehkan. Dari zaman sekolah dulu saya fikir, ada satu cerita ni, kisah sahabat saya, maknya juga saya cerita secara general. Dalam hati mereka ni sebenarnya ada iman. Saya ajak dia pergi solat Jumaat, dia tak pernah pergi, maksudnya dah lama tinggal solat Jumaat. Rambut panjang, kalau tuan-tuan tengok dia, badan memang wow, badan dia. Jadi saya terfikir ni, saya lepak dengan dia masa tu 2 tahun lepas mungkin. Saya mula-mula nak berhijrah, saya nak ajak dia pergi solat Jumaat. Saya main tarik tali, saya tak berani tanya terus. Saya kata, kejap lagi saya nak pergi solat Jumaat. Saya kata, Jumaat sekali-sekala ikut. Sekali-sekala ikut. Lepas tu dia kata, dia tak berani nak pergi. Kalau dia pergi nanti apa pula orang pandang. Saya kata, okey macam ni. Saya kata, pergi tengok kok ada jubah ke ataupun kurung ke yang sesuai, yang boleh pakai. Saya tengok baju dia semua tak ada. Yang seksi-seksi belaka baju dia. Tiba nampaklah ada satu ni, baju ni macam baju nak kata baju kurung, bukan baju kurung. Nak kata jubah pun bukan jubah. Saya suruh dia pakai tu. Bila pakai tu, kita pun pergilah dekat Seremban ni tau. Dekat Seremban. Pergi fulfilling kata orang kan. Pergi pelan-pelan sampai kat masjid tu.
Saya kata kat dia, sebenarnya saya mula-mula saya suruh je main phone, supaya mata dia ni menghadap phone, dia tak menghadap orang sekeliling. Saya sajalah di belakang dia. Saya duduk, saya nampak rambut dia panjang, panjang betul. So dia sanggulkan, dia masuk ke dalam kopiah, masuk. Saya tak kisah macam mana dia nak pergi masjid, dia nak pakai apa, rupa dia macam mana. Apa yang saya nak, dia kenal diri dia. Kalau boleh sujud. Mana-mana orang ni tak kisah awak gangster ke, awak jahat mana sekalipun, kalau dai kita ni sujud, kita minta ampun pada Allah, kita pun tak boleh buat apa. Segala hati kita ni serah, Allah pegang, Allah campakkan kesedihan tu. Tiba-tiba dia, saya sambung cerita, dia duduk depan saya belakang. Saya tengok dia bila orang azan tu, so kita iqamat tu, dia angkat takbir, saya saja solat belakang dia. Saya jadi sebab, tuan-puan. Saya sebab yang saya tak tahu nak cerita macam mana. Saya tengok dia sujud. Saya fikir selama ni saya berkawan, berapa orang kawan kita sekeliling kita yang boleh datang sekali solat sama-sama, kan? Apa tanggungjawab Allah bagi pada saya? Saya fikir macam tu. Ya Allah, saya kata, aku ni dah lah tak tahu apa-apa, macam mana ni. Saya balik daripada situ, dia pun ikutlah saya ni. Susulan daripada tu, belajar pelan-pelan. Itu yang saya nak sebenarnya. Bukan saya nak dia orang terus berubah, tak. Itu yang saya cuba gambarkan. Dalam hati mereka sebenarnya ada sekelumit iman, sekecil-kecil iman, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu mereka sayangkan Islam. Sayangkan Islam. Jadi dulu hati saya tidak tenang. Saya nak share kat tuan-puan, sebenarnya saya nak share ada 5 punca hati tak tenang. Dulu saya, sekarang ni saya sangat gembira sebab Allah bagi saya tenang, bagi saya peluang untuk ubah diri. Dulu hati saya tak tenang. Punca hati kita tak tenang. Pertama, melambat-lambatkan solat. Itu melambat-lambatkan, tuan-puan. Bayangkan saya dulu yang dah bertahun-tahun tak solat, macam mana saya nak jalan hidup saya. Itu saya cuba gambarkan. Kedua, 3 hari kita tak sentuh Al-Quran, maksud kita tak baca Al-Quran. Ada setengah kata 3 hari tak pergi majlis ilmu. Hati jadi tak tenang, hati jadi hitam, hati jadi keras. Kemudian ketiga, banyak ambil sumber-sumber yang haram dan tidak bayar hutang. Saya dulu hutang banyak juga. Maklumlah kerja kerajaan, buat loan senang, approve 1 week approve, kadang tak sampai seminggu pun approve. Hati tak tenang. Kemudian hati ni tidak, susah nak maafkan orang, dan kita susah nak minta maaf. Itu buat hati kita tak tenang. So mulai dari sekarang kita kena pakat sama-sama, banyakkan maafkan orang, banyakkan doakan orang. Guru saya pesan, Harry, dia kata, kalau awak nak cepat lagi belajar ilmu ni, belajar ataupun awak nak cepat lagi Allah bagi awak jalan, kena banyak maafkan orang. Tiap malam kadang cuba. Saya pun cubalah. Kalau dulu lambat lagi kan, kita ni jenis ego. Kalau orang buat salah kat kita, kita pun nak juga bergaduh kan. Lepas tu satu lagi kat sini, poin kelima, berkira dan kedekut. Saya dulu pun jenis yang macam kurang lah nak apa kata orang, nak mengeluar ke jalan Allah ni. Tapi bila semenjak saya ikut program-program macam ni, saya nampak guru-guru saya macam mana mereka buat. Saya nak cerita satu kebaikan Ustaz Ibit Liu, tuan-puan kenal kan? Kadang dia buat program, baik program tu apa ke, transgender ke apa ke, macam baru ni program 3 hari 2 malam tu kan, sepenuhnya pakai duit dia. Tak ada siapa pun tahu. Mana makna siapa, contoh maknya ke siapa-siapa nak join tu, join je. Dia belanja 3 hari 2 malam duduk resort, pakai duit dia. Dari situ saya fikir, ya Allah, baiknya hati dia orang ni untuk bantu orang lain. Dari situ saya tertarik, saya cubalah pelan-pelan. Saya pun kata orang apa, nak belajarlah, sikit-sikit belajar, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya pun tak lama lagi habis, insya-Allah.
Saya nak bagi tahu tuan-puan, saya minta jasa baik semua. Saya anggap dekat sini semua macam abang saya, ayah saya. Saya nak cerita ada satu peristiwa ni betul-betul meyakinkan saya tentang kebesaran Allah, betapa baiknya Allah. Saya 26 tahun hidup saya bawa hidup saya independen. Saya ada mak, ada kakak. Ayah saya tak ada. Umur saya 26 tahun. 26 tahun saya tak kenal. Saya banyak kali tanya, saya tak jumpa ayah saya. Tiba-tiba tahun lepas bulan 7, selepas saya berhijrah, tiba-tiba saya balik raya, mak saya cakap dia jumpa Facebook ayah saya. Saya pun macam tersentak, macam saya tanya mak saya, "Mak, betul ke tok bapa?" Cakap Sarawak kan? "Betul ke tok bapa?" Mak saya cakap apa? "Sampai jok bodoh kau ingat aku si kenal bekas laki aku kah?" Betul juga, takkan dia tak kenal bekas laki dia kan? So dia kata, "Ya Allah," saya kata. Dia pesan saya macam ni, "Aku pesan kau satu benda, aku bagi kau gambar ni, kontak, Facebook tu lah tuan-puan. Facebook tu kau pergi cari, lepas ni kau jangan tanya dah, aku tak akan bagi tahu satu apa pun info." Ya Allah, garang kan mak saya kan. Saya balik KL, hati saya berbunga-bunga juga, sebab saya tahu Allah mungkin sedang kabulkan doa saya masa saya dekat tanah haram tu. Itu antara doa saya, selain saya minta pertama untuk mak saya sembuh, mak saya bertambah kuat, besarkan saya. Mak saya umur 36 dah jatuh sakit sebab besarkan saya dengan kakak saya. Dekat rumah tak ada orang yang kuat. Sayalah harapan dia. Jadi saat saya jumpa ayah saya, dia duduk JB dekat Dato' On, saya peluk dia. Tak pernah saya tengok muka ayah saya buat pertama kali saya tengok, saya peluk dia kuat-kuat. Ayah saya minta maaf dengan saya kata tak ada salah sikit pun, saya peluk. Saya rindu nak ada orang jaga macam mak saya jaga. Apa yang saya kenang tuan-puan, yang buat saya nangis ni, bukan sebab saya sesal dengan apa yang Allah jadikan kepada saya, tapi saya betul sedih Allah sedang makbulkan doa saya di Mekah dan di Madinah, Masjidil Haram. Saya doa, itu antara doa saya. Tapi saya tak pernah minta doa untuk dipertemukan dengan ayah saya. Saya minta Allah sekurang-kurangnya tunjuk muka ayah saya, bagihin muka ayah saya. Saya nak kenal ayah saya. Saya dalam hidup susah, saya tengok pengorbanan mak saya nak kenal muka ayah saya. Tapi di situ Allah bagi lebih daripada saya minta. Allah bagi saya jumpa ayah saya peluk. Sampai sekarang alhamdulillah saya berhubung dengan mereka, dan dia pun dah ada keluarga lain, ada adik-beradik lain. Semua penerimaannya cukup baik, Masya Allah. Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan, apa yang saya belajar kat situ? Agak-agak apa? Tuan-puan tahu saya belajar, orang selalu cakap sehebat-hebat kita merancang, perancangan Allah tu tepat. Betul. Orang selalu cakap Allah bagi sesuatu tepat pada waktu dia. Cukup mengajar saya betapa baiknya Allah. Sangat baik. Allah yang jaga kita siang malam. Allah yang pegang hati kita. Kita tak erti bersyukur. Ramai kita tak erti bersyukur. Kita minta. Berapa orang bangun pagi sebelum mulakan kerja, letak tangan kat dada, cakap ke Allah, "Terima kasih ya Allah, bagi saya nafas hari ini. Terima kasih ya Allah, bagi saya sujud minta maaf ke awak." Tak apa, cakap je. Ikut keselesaan macam mana nak cakap, mengadu ke Allah. Itu yang saya cuba buat. Allah maha baik. Dari situ saya timbul keyakinan bahawa Allah ni ada dengan kita. Sebab tu saya beranikan diri saya, tuan-puan. Kalau ikut saya sangat malu, segan depan tuan-puan. Saya orang yang jahil. Sejarah hidup saya sungguh hitam, jijik, kotor orang nampak. Tapi saya beranikan diri saya untuk duduk depan tuan-puan, kenal dengan tuan-puan, hanya nak menyebarkan satu benda, satu kalimah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu je. Jadi nasihat saya, bukan nasihat sebenarnya, mungkin saya yakin dekat live ni pun ada sahabat-sahabat saya dekat luar yang mungkin ingin nak berubah. Kita pun ada buat beberapa program, dan terbaru saya jemput, saya ingin menyeru tuan-puan selaku tuan rumah untuk hadir di Rehlah Islahiyah di Masjid Jami' Batu Lapan. Masjid Jami' Batu Lapan pada 19, 20, 21. Mereka ada program rehlah di sana. Memang sesuai untuk orang yang baru nak mencuba
pergi program begini kan, 3 hari 2 malam ni kita iktikaf kat sana. Kalau tak dapat buat 3 hari, buat 2 hari, 1 hari pun okey. Saya pernah buat tu dan dia memberi impak yang besar kepada saya sampai sekarang. InsyaAllah. Saya minta maaf sebab saya ambil masa lebih sikit. Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya perkongsian hari ini, saya betul-betul minta dari sudut hati saya, untuk tuan-puan doakan saya dan sahabat-sahabat saya yang lain. Saya betul-betul sayangkan tuan-puan. Saya anggap macam keluarga saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi, InsyaAllah. Jadi doakan saya, mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dunia akhirat, angkat darjat kita semua, InsyaAllah. Saya akhiri perkongsian saya dengan tasbih kifarah dan wal-'asr.